Eh, mana orang ni? Tak nampak. Tak nampak. Oh. Wujud tapi tak nampak. Oh. Baik, kita mulakan kuliah kita malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila halatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi zawm syarraf al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu bid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati Fadil Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, Jawatan Kuasa, pengurusi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kitab Sifat 20. Muka surat apa tu? Muka surat Okey, Fardu Ain paling awal kata setiap kalah hari itu kan, berbincang hari itu kan. Okey, seterusnya kita lihat fahami perbezaan wajib dari segi syarak dan akal dah sudah. Kemudian apa yang perlu dilakukan setelah mengetahui 50 sifat ini? Muka surat 17. Kita lihat muka surat 17. Okey. Soalannya, apa yang perlu dilakukan setelah mengetahui 50 sifat ini? Jawapannya, setelah mukallaf tahu semua 50 sifat ini, maka wajib pula meyakini, dengan cara mengetahui hukum bagi semua sifat tersebut. Maka wajib pula kita yakini dengan cara mengetahui hukum bagi semua sifat tersebut. 50 sifat ke mana? 50 sifat yang wajib. 50 tu 20 yang wajib. Kemudian 20 yang mustahil. Satu yang harus, itu bagi Allah Ta'ala lah. Kemudian pada Rasul 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang harus kepada Rasul. Itu yang ada 50. Maka ada iman 50 sifat. Jadi setelah mukallaf tahu semua 50 sifat itu, mereka wajib pula meyakini dengan cara mengetahui hukum bagi semua sifat tersebut. Di sini peranan akal. Akal mereka peranan untuk menghukum sifat-sifat tersebut sama ada mesti atau wujub,
wujub, atau yang kedua tak mungkin ataupun istihalah. Yang ketiga boleh jadi. Boleh jadi atau boleh, harus ataupun jawaz. Jawaz maksudnya haruslah. Mana tiga hukum ni dia akan ada berlakulah. Pertama mesti atau wujub atau wajib. Yang kedua tak mungkin atau mustahil. Yang ketiga boleh jadi atau harus. Oleh itu, jika akan menghukumkan sifat itu sebagai wujub atau wajib, dia wujub ni waw jim waw ba, wujub. Okey, bukan sifat yang wujub satu lagi tu. Wujub satu lagi tu heran dirilah. Dia tengok, dia rasa ibadatnya hebat, bagus, dia timbullah pasal wujub situ, pasal wujub. Bukan wujub yang itu. Ini wujub jamak daripada wajib. Wajib itu isim mufrad, wajibani adalah tasniah, dua. Kalau wujub jamak. Okey. Jadi pertama wujub atau mesti. Yang kedua istihalah ataupun tidak atau mustahil. Yang ketiga jawaz atau boleh atau harus. Maka sifat itu akan wajib. Macam wajib yang mesti atau yang bersifat dengan mesti. Yang kedua mustahil, maksudnya yang tidak, yang bersifat dengan tidak. Yang ketiga harus. Mana yang boleh harus, yang bersifat dengan boleh ataupun bersifat dengan harus. Okey, ini siapa yang peranan tuan-tuan? Akal yang akan mengambil peranan. Sama ada benda tu mesti ataupun mustahil, kan, ataupun harus. Macam tu. Kemudian di belakang, setiap mukallaf wajib mengetahui sifat dan hukum sifat untuk yakini. Seperti wajib, wajib pula daripada dua. Pertama tahu sifat. Yang ketiga, yang satu lagi i'tikad dengan tahu hukum sifat. Pertama tahu sifat, yang kedua dengan i'tikad dengan tahu hukum sifat. Kemudian tahu sifat pula bagi pada pecahan dia. Pertama, sifat wajib bagi pada Allah Ta'ala ada 20. Daripada wujud, qidam, baqah, muhalafat ta'ala al-hawadis, qiyamah ta'ala binafsih, sampailah qaul ta'ala mutakaliman. Itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Okay? Kemudian sifat yang mustahil bagi Allah, lawan daripada wujud. Lawan wujud ialah adam, tiada. Okey, kemudian sedia. Lawan sedia ialah baru. Sedia, qadim, qidam, lawannya hadis, baru. Okey. Kemudian baqa, kekal. Lawan kekal ialah fana. Fana pada binasa. Okey. Kemudian qiyam ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawannya berdiri Allah Ta'ala dengan selainnya. Qiyam ta'ala bi ghairihi, berdiri Allah Ta'ala dengan selainnya. Okey. Kemudian mukhalafatu ta'ala al-hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Lawannya bersamaan, Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Kemudian wahdaniyat, esa. Lawan esa adadun. Adadun mana berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Jadi tuan-tuan, sifat yang mustahil ada 20. Sifat yang wajib ada 20. Kemudian satu sifat yang harus bagi Allah, iaitulah menjadikan mungkin, menjadikan alam. Menjadikan alam. Ini harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala juga harus boleh mengazab orang yang melakukan taat, dan juga boleh melepaskan orang-orang yang melakukan maksiat. Ini harus bagi Allah Ta'ala pada Taala. Okey, kemudian sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, iaitulah sidik, benar, tabligh, menyampaikan, amanah, fatanah, cerdik. Kemudian 4 lawan ataupun mustahil kepada Rasul. Contohnya sidik, benar. Lawan benar ialah kazib, bohong. Kemudian tabligh, menyampaikan. Lawan menyampaikan ialah kitmanun, menyembunyikan. Kemudian amanah, lawan amanah khianat. Kemudian fatanah, cerdik. Lawan cerdik ialah biladah, bodoh. Jadi tuan-tuan ada berapa semua simpan? Jadi 50 simpulan iman.
Yang dipanggil sebagai wajibat, mustahilat, jaizat. Wajibat benda-benda yang wajib, mustahilat benda-benda yang mustahil, lawan daripada wajib, jaizat benda-benda yang harus kan kepada Allah SWT dan juga kepada para rasul. Kemudian etikad dengan tahu hukum sifat, ujub, istihalah dan juga zawas. Pertama, wajib daripada sudut akal kita, Allah Ta'ala tu wujud ada. Kenapa? Kerana ada alam. Cara yang paling mudah untuk kita mengenal Allah Ta'ala ni wujud, dah ada alam lah. Ada alam, ada diri kita. Mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Mesti ada yang menjadikan alam. Kasut, mesti ada yang membuat kasut. Rumah, mesti ada yang membina rumah. Kereta, mesti ada orang yang mereka cipta kereta. Mustahil yang alam yang begitu luas, besar, terbentang, mustahil terjadi dengan sendirinya. Betul tak? Mustahil terjadi dengan sendirinya. Mesti ada yang menguruskan alam, mesti ada yang mencipta alam itu. Kalau tidak nanti tuan-tuan, sudah tentu ialah kalau seandainya tidak ada yang mengontrol diri kita, bebas je lah manusia nak buat apa je. Kalau buat maksiat, bebas nak buat maksiat sampai bila-bila. Tapi kita tengok macam mana orang buat maksiat, macam mana Allah Ta'ala kenakan hukuman kepada mereka. Allah Ta'ala kenakan bala, musibah, bencana, kan, dan seterusnya. Begitu juga orang buat taat. Orang buat taat sudah tentu akan mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan hidup bahagia. Betul tak? Disenangi oleh orang lain kalau orang yang suka buat taat. Orang yang suka buat maksiat sudah tentu dibenci oleh orang lain. Kemudian bala bencana pun akan mudah turun kepada orang yang melakukan maksiat. Dia adalah tuan-tuan contohnya umat-umat terdahulu lah. Macam mana umat terdahulu melakukan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah, Allah Ta'ala segera membalas mereka dengan ribut taupan, puting beliung, tanah guntuh, lautan, laut, seperti Nabi Nuh AS, di mana kaumnya mempersedakan dan juga menghina Nabi Nuh. Kenapa? Kerana Nabi Nuh satunya ialah berdakwah pada mereka, mengajak menyembah Allah. Sampai itu Nabi Nuh membuat kapal, buat batera ataupun kapal di atas daratan kan. Jadi kaum dia rasa macam pelik lah Nabi Nuh ni. Inikah dia dikatakan Rasul ataupun Nabi yang kamu nak ikut? Kata kaum dia. Kenapa perangai dia pelik? Buat batera ataupun kapal di atas daratan. Tapi mereka tak tahu apa perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akhirnya mereka terus melakukan kemaksiatan kemungkaran Allah Ta'ala. Maka lalu Allah Ta'ala pun menentukan kekuasaan dia. Bila kapal Nabi Nuh dah siap semua, maka akhirnya hujan pun turun kan. Langit menjadi gelap, hujan selebat-lebatnya. Kemudian daripada bawah pun air pun keluar juga. Jadi akhirnya semua daratan habis daratan semua tuan, tenggelam. Hasil daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kaum Nabi Lut. Tahu tak kaum Nabi Lut? Kaum Nabi Lut itu ialah di mana kaum yang melakukan kemaksiatan kemungkaran kepada Allah. Di mana lelaki suka dengan lelaki. Lelaki melakukan hubungan seks dengan lelaki-lelaki. Perempuan ada tapi tak minat dengan perempuan, minat dengan lelaki. Istilah kita ni apa? Gay ke lesbian? Gay boy. Gay. Istilah kita gay lah, macam tu, gay boy. Macam tu. Dia minat lelaki, perempuan tak minat. Macam abang dengan dia kan. Kami suka tu, lelaki dengan lelaki. Nampak perempuan cantik lawa tak minat. Tak ada selera nampak perempuan. Lelaki dia selera pula. Masya Allah tuan. Tu kaum Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya apa terjadi pada kaum dia, kaum Nabi Lut? Bumi Lut itu ataupun bumi Sodom itu diangkat oleh malaikat. Mereka angkat ke atas, lepas tu dicampakkan ke bawah.
kemudian dilontar dengan hujan batu daripada langit bertubi-tubi. Macam tu. Itu yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Okey. Tuan-tuan ingat tak kisah ada satu bandar yang terdapat di Itali tu. Bandar yang kata yang hancur kan? Bandar yang hancur hasil daripada letusan gunung berapi. Kaum Pompeii namanya. Kaum Pompeii, di mana kaum Pompeii inilah dia satu bandar yang mana bandar tu bebaslah buat benda apa yang kita nak semua. Kan lelaki dan lelaki sek lah kata, kata bandar sek istilah kata kan. Tu dia. Mereka buat kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Taala. Akhirnya apa yang terjadi tu kan? Allah Taala muntahkan segala sisi yang terdapat dalam bumi ini melalui gunung berapi itu. Habis semua manusia. Anggaran lebih kurang dalam 200,000 yang terbunuh lah. Hasil daripada letusan gunung berapi. Habis semua kaum. Dan kan yang kaum tu pula jadi keras, menjadi batu tuan. Kan tengok ada gambar kan, jadi keras batu. Macam tu. Okay, itu hasil daripada buat benda yang tak elok lah, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi lah tuan-tuan, kaum-kaum lain lah yang musnah. Macam tu. Baik. Kemudian hukum makan ada 3. Pertama mesti, kedua tidak, ketiga boleh. Mesti ataupun wujub, kedua tidak, mustahil, ketiga boleh ataupun harus. Macam tu. Catatan, sebelum diyakini dengan cara wujubul wajibat ataupun istihadatul mustahilat ataupun jawazul jaizat, hendaklah akan menghukumkan dahulu setiap satu sifat yang 20 itu. Umpamanya sifat wujud dihukumkan dengan mesti. Sifat adam ain dal mim dihukumkan dengan tidak. Kemudian fi'lul kulli mungkinin aw tarkuhu, kan, menjadikan mungkin ataupun tidak nak menjadikan mungkin dia telah alam. Ini bendanya hukumnya boleh pada Allah lah. Harus pada Allah. Allah Ta'ala nak menjadikan alam pun boleh, tak nak menjadikan alam pun tak ada masalah pada Allah. Manusia nak taat pada dia pun Allah Ta'ala tak kisah, tak taat pun aku tak kisah, kan. Nak taat lagi elok lah kata Allah. Taat lagi baik, kamu juga dapat pahala. Kamu tak taat pun aku tak rugi apa-apa kata Allah. Ya rugi ialah kamu diri kamu sendirilah. Macam tu. Baik. Seterusnya, secara lanjut lihat catatan di bawah. Siapa yang ada kitab muka surat 19 kan. Okey, pertama wajib ataupun wajibat. Itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada 20 sifat, dan Rasul pula ada 4 sifat. Cara meyakini hukum sifat wujubul wajibat, ini mesti bagi segala sifat yang wajib ini. Wujubul wajibat mana mesti. Mesti bagi segala sifat yang wajib. Mana 20 sifat itu mesti ada pada Allah. 20 sifat itu ialah mesti ada kepada Allah Ta'ala. Maksudnya aku beriman ataupun bertikad bahawa segala 20 sifat ini mesti ada pada Allah Ta'ala. Mesti ada pada Allah Ta'ala 20 sifat itu. Tak boleh tak ada, dia mesti. Malah sebenarnya Allah Ta'ala bukan sebenarnya 20 sifat aja, banyak lagi sifat ada pada Allah. Tapi 20 tu pun dah cukup lah untuk kita mengenal Allah. Itu pun poin hafal. Itu pun poin hafal kan. Guys, kalau test lah, buat soalan kan. So jawab. Mesti tak boleh jawabnya. Macam tu. Dapat pangkal ujung rosap, dapat ujung pangkal rosap. Macam tu. Itu 20 tu belum 50, belum 100 lagi. Sedangkan 100 sifat yang wajib bagi Allah. Memang paling $4 je. Ni 20 je kan. Baik, ataupun maksudnya aku beriman atau bertikad bahawa segala 4 sifat ini mesti ataupun wujub ada pada Rasulullah SAW. Mesti ada pada Rasul. Itu maksud dengan wajib.
Apa makna wajib? Mesti. Bila sebut wajib ialah mesti ada pada Allah, mesti ada pada Rasul. Sifat yang wajib pada Rasul ada 4, mesti ada pada Rasul itu. Yang kedua, mustahilan. Mustahil maknanya tidak mesti. Tak mesti, mana tak boleh ada lah. Macam tu. Mustahilat maksudnya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ada 20 sifat, dan bagi Rasul ada 4 sifat, mana lawan masing-masing. Istihalatul mustahilat maksudnya tidak bagi segala sifat yang mustahil ini. Maksudnya aku beriman, bertikad bahawa segala 20 sifat mustahil itu tidak ataupun tak mungkin ada pada Allah. Tak mungkin ada pada Allah. Mana sifat Adam binasa, Adam mana tak ada. Sifat orang kata fana binasa. Kemudian sifat apa lagi? Kidam lawannya hadis baru pun tak ada pada Allah Ta'ala. Okay. Orang kata mukhalafatu ta'ala al-hawadis, bersalahan sesuatu dengan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Lawannya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bersamaan tu memang tak ada pada Allah. Okay. Kemudian wahdaniat esa, lawan esa ialah adadun berbilang-bilang. Berbilang-bilang itu mustahil ada pada Allah. Mustahil ada Allah Ta'ala berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang, sudah tentu rosak alam, rosak alam. Bila ada berbilang-bilang, masing-masing nak tunjukkan kuasa masing-masing. Yalah, ada banyak Tuhan, Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3 dan sebagainya. Bila banyak Tuhan, masing-masing nak tunjukkan power masing-masing lah. Itu kalau seandainya masing-masing bertentangan yang soleh, ataupun masing-masing nak muafakat. Walaupun nak muafakat pun tak boleh juga. Mustahil Allah Ta'ala tu berbilang-bilang. Mustahil Allah Ta'ala. Ataupun muafakat dalam satu perkara, dalam satu perkara lain mungkin dia tak muafakat. Contohlah Tuhan A dengan Tuhan B setuju nak menjadikan Ali. Tuhan A dengan Tuhan B setuju nak menjadikan Ali. Okey, dah setuju nak menjadikan Ali, kemungkinan berlaku akan khilaf juga, berbeza pendapat. Okey, Tuhan A kata aku nak jadikan kulit dia warna hitam. Tuhan B kata aku tak nak, dia nak jadikan warna putih. Mana dah ada khilaf, dua Tuhan lah, berbeza dua Tuhan. Macam tu. Kerana Tuhan ni nak tunjukkan kuasa dia. Berbeza dengan orang agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Memang dia banyak Tuhan, dia banyak Tuhan, tapi Tuhan ni tak boleh buat apa, duduk diam macam tu je. Duduk diam kan. Jadi kalau Tuhan dia tu boleh bergerak, ada kuasa, tu dah tentu Tuhan-Tuhan ni pun akan bergaduh di antara satu lain. Hakikatnya bila dalam rumah tangga pun kadang-kadang kita bergaduh. Kita dengan rumah kita bercokit kan, bersih faham dan sebagainya. Dalam surau pun kadang-kadang AJK pun kadang ada juga berbantah-bantah kan, tak setuju pendapat. Yang ni cakap kita nak buat macam ni, yang ni nak buat macam ni pula. KRT pun macam tu kan. Jawatan kuasa KRT pun masing-masing pun kadang ada yang tak secocok kan. Macam tu. Maksudnya akan ada berbeza pendapat. Baik, kemudian yang ketiga, jaizat, harus. Jaizat maksudnya harus. Segala yang seperti memberi pahala dan dosa. Okay. Jawaz jaizat pula maksudnya boleh bagi segala perkara yang harus. Maksudnya aku bertikad ataupun aku beriman bahawa segala perkara yang harus itu boleh bagi Allah Ta'ala. Okay. Aku beriman atau bertikadkan bahawa segala perkara yang harus itu boleh ataupun harus atau jawaz bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala meseksa orang yang melakukan taat. Boleh Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang melakukan maksiat pada Allah. Boleh. Terserah pada Allah lah. Okay. Itu sifatnya harus pada Allah. Okay. Apa sifat yang harus pada Rasul pula? Sifat yang harus pada Rasul ada satu, bersifat dengan sifat manusia. Walaupun dia Rasul,
tapi dia ada sifat seperti misalnya makan, minum, berkahwin, kan, beranak pinak, berkeluarga dan sebagainya. Sifat tidur, itu sifatnya harus kepada para nabi dan juga para rasul. Walaupun mereka ada sifat yang wajib, sidik, berkata benar, tabligh, menyampaikan, patanah, cerdik dan amanah. Itu sifat yang wajib pada Rasul. Tapi adakah sifat yang wajib pada Rasul itu 4 aja? Tidak, ada lagi sifat-sifat yang lain pada Rasul. Zuhud, kan, sabar, kan, zuhud, sabar, tawakal dan sebagainya. Banyak lagi kalau lelaki kan sifat yang ada pada Rasul, akhlak-akhlak yang baik kan. Tapi cukuplah ompek tu. Ompek tu pun kadang pening juga, ingat ompek kan, bulu banyak gitu tu. Baik, ini nak disebutkan dengan 50 simpulan iman, 50 aqaidul iman. 50 simpulan iman. Apa makna simpulan hari itu? Simpulan iman maksudnya dia perumpamaan seperti kita nak memanjat tadi. Bila kita nak panjat tadi, nak mudah kita naik ke atas, naklah tali itu disimpul-simpulkan. Simpul pertama, lepas tu atas, simpul kedua, atas lagi, simpul tiga. Bila banyak simpulan tu, senanglah kita naik ke atas. Bawah ni merupakan macam neraka lah. Bawah ni merupakan dosa ataupun neraka. Jadi kalau kita nak kuat berpegang dengan tali tadi, mesti ada simpulan dia. Ada 50 simpulan kan. Jadi kalau tak ada simpulan, habislah. Selorot lah istilah kita kan. Menyelorot kita kan. Menyelorot ke bawah. Menyelorot ke bawah. Itu pentingnya simpulan iman tu. Penting kan? Baik, seterusnya kemudian 50 akidah. Kemudian 50 simpulan iman ini yang terkandung dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mana 50 simpulan iman itu terkandung dalam kalimah syahadah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Saya katakan simpulan iman. Baik. Kemudian 50 akidah, akaid. Muka surat 21 pula. Pertama, keimanan kepada Allah. Kedua, keimanan kepada Rasul. Kita dah ulas tadilah. Kemudian perkara-perkara yang terkandung dalam akaid iman. Ada 3 perkara yang terkandung dalam akaid al-iman. Termasuklah pertama, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil atasnya Allah dan yang harus bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil atas bagi Rasul dan harus bagi Rasul. Yang ketiga, perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat. Apa maksud dengan perkara-perkara sam'iyat? Perkara-perkara yang didengar dan diketahui melalui Quran dan juga hadis Nabi SAW. Seperti hari kiamat. Seperti hari kiamat. Okay? Kiamat pasti akan berlaku. Iza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi itu digoncang dengan goncangan yang kuat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhrajatil ardu asqalaha, maka dikeluarkanlah segala isi-isi yang terdapat dalam bumi itu. Okay? Dan nama kiamat banyak. Ada pelbagai nama kiamat. Yang paling popular Yaumul Qiyamah lah. Ada lagi nama lain, Yaumul Akhirah. Ada lagi nama lain, Yaumul Hisab, hari penghisapan. Ada lagi Yaumul Hasyar, hari kebangkitan. Okay? Apa lagi? Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Hari kegoncangan. Yaumul Mi'ad, hari janji. Hari penunaian janji lah. Yaumul Mi'ad. Yaumul Tawabun. Kemudian Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Banyaklah nama kiamat ni tuan-tuan. Kemudian Hasyar. Hasyar ada perkumpulan di pada masyar. Perkumpulan di masyar. Kemudian hisab, akan hisab. Kemudian titian secara mustaqim. Kemudian syurga, neraka, arash, kursi dan juga lain-lain. Arash, kursi dan lain-lain. Semua tu wujud.
Allah Ta'ala ceritakan. Okey, semua benda ni ada permulaan kepada wujud mereka, tetapi tidak ada perakhiran. Macam Allah Ta'ala tidak ada permulaan pada wujudnya dan tidak ada perakhiran. Kita manusia ada permulaan kepada wujud kita dan ada perakhiran kepada wujud kita. Okey. Sedangkan orang kata hisab, titian mustaqim, syurga neraka kan. Syurga, neraka, aras, kursi, ini ada permulaan pada wujudnya tetapi tidak ada perakhiran pada wujudnya. Tidak ada perakhiran. Kecuali Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya. Allah Ta'ala kata, aku nak syurga ni sampai sini aja. Cukup sekian-sekian tahun, tamatlah syurga. Ataupun cukup sekian tahun, tamatlah neraka. Tak ada neraka lagi. Tapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, khalidina fihi abada, kekal mereka itu selama-lamanya. Bila kekal, mana tidak ada penghabisan lah. Siapa masuk neraka, neraka lah. Syurga lah. Kata baik. Kemudian ada satu hadis yang saya baca dengar dekat satu masjid tu. Hadis berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada hari kiamat besok, di mana bila berlaku kiamat dan berkumpulnya manusia di padang mahsyar, mana kumpulan manusia ni masing-masing mencari nabi dan rasul untuk memohon syafaat. Masing-masing mencari nabi rasul untuk memohon syafaat. Okey. Mula-mula mereka akan bertemu dengan Nabi Adam AS. Kan Nabi Adam ni lah bapa kepada manusia kan. Mereka jumpa Nabi Adam dan minta kepada Adam supaya membantu mereka, beri syafaat kepada mereka. Kenapa? Nak lalu titian mustaqim ni. Jadi masing-masing mohon syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, kan, aku tak mampu nak bagi kamu pertolongan dan bantuan. Malahan dengan sebab akulah kamu semua keluar dari syurga, kata. Dengan sebab aku, kamu semua keluar dari syurga. Kalau tak, kemungkinan kamu semua duduk di syurga dah. Jadi Nabi Adam kata, kan, lastu bisahbin zalika, aku tak mampu nak bantu tolong kau. Oleh itu pergilah cari Nabi lain. Pergilah cari anak aku, iaitulah Nabi Ibrahim AS. Khalilullah, istilah kita Khalilullah lah. Pergilah jumpa Nabi Ibrahim. Mereka pun pergilah cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku pun tak mampu jugalah nak bantu kau. Cuma pergilah cari Nabi Musa. Kemudian cari Nabi Musa. Nabi Musa pun kata macam tu, ya, aku pun tak mampu. Aku pun ada buat silap, ada buat silap jugalah. Carilah Nabi lain. Pergilah cari Nabi Isa, Ruhullah. Ruhullah. Kemudian mereka pun carilah Nabi Isa. Nabi Isa kata pun aku pun tak mampu jugalah. Pergilah cari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pun carilah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW pun kan memberikan syafaat kepada sesiapa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah SAW, kerana masing-masing nak lalu titah mustaqim. Kemudian sifat amanah dan juga sifat silaturahim dijelmakan. Sifat amanah dan juga sifat silaturahim dijelmakan. Kan, satu duduk di sebelah kiri, satu duduk sebelah kanan, setiap titah mustaqim. Satu duduk belah kiri, satu duduk belah kanan. Siapa yang ada melakukan amanah, kan, mengerjakan amanah, menunaikan amanah ketika di dunia, dan pada siapa yang ada menghubungkan silaturahim di dunia, maka mudahlah mereka jalan masing-masing. Ada yang berjalan masa itu di atas lagi seperti kilat, kalbarkun, seperti kilat dia berjalan. Ada yang seperti kerih, seperti angin. Seperti angin, gitu. Ada yang seperti kuda yang lari dengan cepat, pantas. Ada yang seperti lelaki yang paling laju dalam dunia. Siapa lelaki yang laju dalam dunia? Berlari macam tu cepatnya. Sehinggalah semua
Ada yang lepas, ada yang tak lepas. Sehingga yang terakhir sekali adalah seorang lelaki yang keadaan dia mengesot, berjalan keadaan mengesot macam tu. Nak lari, nak melepasi itu yang siratal mustaqim. Masing-masing dengan amalan masing-masing lah. Kalau amalan dunia ni banyak kebaikan, dapatlah seperti kilat tadi. Ada pula seperti burung kata, terbang seperti burung, laju seperti burung. Macam mana burung terbang macam tu lah. Pertama sama seperti kilat, yang kedua seperti burung, yang ketiga seperti angin, yang keempat seperti kuda yang berjalan dengan laju, yang kelima seperti lelaki yang paling laju dalam dunia berlari, dan yang seterusnya ialah dalam keadaan mengesor macam tu. Dan dalam neraka jahanam itu adanya besi-besi pengait. Di bawah siratal mustaqim itu adanya besi-besi pengait yang akan mengait kaki-kaki manusia, terutama sekali orang yang berdosa dan sebagainya. Ada kait tapi masih lagi lepas. Ada kait tapi tak terlepas, masuk dalam neraka. Dan dalam neraka itu terdapatnya 70 musim. 70 musim itu adalah hadisnya. Apakah maksud 70 musim? Maksudnya 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Masya Allah. Itulah. Macam mana nak lopeh kan? Kita kadang berapa kaki, berapa meter ya tembok tu pun tak lopeh. Kan? 5 meter tembok, 4 meter pun kadang perlu halal nak menjel tu kan. Ini tentang 70 tahun. Bayangkanlah kedalaman neraka tu. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba mereka semua terdengar macam satu dentuman yang kuat lah. Satu dentuman kuat. Maka Nabi SAW pun tanya dengan sahabat, kamu tahu tak apa bunyi dentuman tadi? Maka sahabat kata, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi SAW kata, itulah batu yang dijatuhkan daripada atas neraka 70 tahun dahulu, sekarang baru sampai ke dasarnya. Sekarang baru sampai ke dasarnya tuan-tuan. Bayangkanlah dalamnya itu neraka. Memang kalau dah masuk tu memang tak rapih tak rapih nak keluar, tak tahu jalan mana nak keluar. Masya-Allah. Baik. Jadi yang ketiga, perkara-perkara yang terkandung dalam akad iman tadi, itu ketiga perkara-perkara sam'iyah. Perkara-perkara yang didengar dan diketahui daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW, seperti hari kiamat, hari hasyar, hari kebangkitan, hari berkumpul di padang mahsyar, hari hisab, siratal mustaqim, syurga, neraka, arasy, kursi dan juga lain-lainnya. Kemudian wajib kita belajar akad iman yang 50 ni. Kata musannaf wajib kita belajar akad iman 50. Para ulama menyatakan bahawa fardu ain. Fardu ain maknanya fardu atas setiap individu. Kalau fardu kifayah lain. Fardu kifayah ni cukup seorang melakukan, selesai lah. Contoh dalam bab apa tu? Bab mandi jenazah. Okay? Cukup seorang melakukan, maka selesai yang lain. Cukup seorang yang menguruskan, selesai yang lain. Tapi yang ini fardu ain tak boleh. Mana setiap individu kena tahu, kena belajar. Selagi mana dia berakal, dia waras, wajib dia belajar. Kalau umur dah 50 tahun baru nak belajar, tak kisahlah, belajarlah. Maklumlah muda-muda dulu kan tak ada masa nak belajar. Muda-muda dulu kan sibuk kerja, siang malam, pagi petang kerja cek duit. Jadi bila dah pencet ni, baru ada kesedaran sikit nak belajar. Tapi tak sama lah dengan orang muda, dengan tua belajar. Kata pepatah, kan, siapa yang belajar ataupun mengaji pada umur yang masih muda, mereka dipaparkan seperti menulis di atas batu. Orang siapa mengaji atau belajar pada umur yang dah tua, mereka dipaparkan seperti menulis di atas air.
menulis di atas air. Nah, tengoklah. Kalau menulis di atas batu, kan? Kadang kita nak mati dah, tulisan tu masih ada di batu ni. Selagi mana batu tak hancur dah. Selagi itulah tulisan tu akan kekal kat situ. Kalau tulis di atas batu. Kalau tulis atas air, kan? Bayangkanlah berapa saat dia akan hilang lah. Dalam beberapa second dia, tulisan kita tulis dah hilang. Dia sebab apa? Air tu dah bercampur semula. Macam tu. Itulah ibaratnya. Tapi yalah, semua tu dah masuk Allah. Ada juga orang-orang umur dia dah meninggal, dah kata 40 tahun, kau dia dapat lagi, boleh kecap lagi. Tapi kena bersungguh-sungguh lah belajar. Jangan kejap ada, kejap tak ada. Macam cihmo, kejap datang, kejap tak datang. Kejap ada, kejap tak ada. Dapat ujung pangkal rosak, dapat pangkal ujung rosak. Yang tu. Baik tuan-tuan. Jadi para ulama tuan-tuan, khusus nomor 1 para ulama menyatakan menjadi fardu ain ke atas setiap mukallaf untuk mempelajari akaid iman 50. Kerana kesahihan keimanan seorang itu masih lagi diragui jika belum menguasai akaid 50 ini beserta dengan dalil-dalil dan hujah-hujahnya. Imam As-Sanusi